Kedatangan Islam ke Nusantara ratusan tahun dahulu menyaksikan ia membawa pelbagai ciri-ciri yang penuh ketenangan, kelembutan, dan inilah juga antara faktor yang menyebabkan bahawa Nusantara ini begitu kuat sekali sehingga menarik kedatangan Eropah atas pelbagai faktor. Dan cara Islam dipraktikkan dalam kehidupan, way of life itu juga yang menjadi persoalan di manakah ia ketika ini. Dan itulah yang akan kita bincangkan pada pagi ini bersama saya Hakim Rahman dan juga Gigi Ahmad. Kita nak berbincangkan mengenai satu persidangan yang bakal diadakan 9 hingga 11 Mac ini, iaitu persidangan antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam WCIT 2020 yang akan dianjurkan kali ke-6, dan kita nak bercakap mengenainya bersama dua ahli panel kita yang arif mengenai perkara ini, iaitu di sebelah kita ada Tan Sri Profesor Dr. Nordin Kardi, Naib Chancellor USAS merangkap pengerusi persidangan WCIT 2020, dan juga kita ada Profesor Datuk Dr. Wan Sabri Wan Yusof, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Hal Ehwal Pelajar merangkap pengarah persidangan WCIT 2020. Selamat datang, selamat pagi. Terima kasih kerana sudi datang ke Awani pagi. Awalnya kita nak tengok macam Hakim katakan tadi, kedatangan Islam ke Nusantara dalam masa yang sama. Bila kita tengok senario Islam moden sekarang, kita nak mengetahui juga mengenai persidangan ini, apa pengisian yang akan dibawakan oleh WCIT 2020 untuk tahun ini? Ya, kalau kita menyambung apa yang telah diutarakan oleh Hakim tadi, Islam di Nusantara yang menjadi salah satu daripada tema sub lah kepada tema utama, iaitu Sharing Our Humanity ini. Jadi dia memang sangat menarik kerana Nusantara adalah tempat majoriti umat Islam di seluruh dunia sekarang, walaupun Islam bukan berasal daripada Nusantara. Dan alhamdulillah di Nusantara Islam diamalkan dengan aman dan boleh hidup dengan macam-macam budaya dan juga tamadun yang lain di sini. Jadi inilah agaknya yang kita akan cuba utarakan di dalam persidangan kita pada kali ini. Dan pada masa yang sama kita juga melihat keadaan Islam di seluruh dunia, ya, dengan pelbagai isu seperti misalnya alam sekitar. Kita juga akan melihat misalnya yang berkaitan dengan kemiskinan, dan kita juga melihat perkara-perkara lain yang akan menyentuh kehidupan bukan sahaja orang Islam tetapi juga manusia di seluruh dunia. Jadi mungkin kita ada versi tertentu di dalam Islam tentang konsep humanity kita, seperti mana juga yang diperjuangkan oleh budaya-budaya dan juga tamadun yang lain. Jadi Islam mesti mampu mengutarakan ataupun menawarkan gagasan supaya dunia ini dapat menjadi tempat yang sangat selesa untuk kita sama-sama hidup. Tak kiralah apapun agama, kepercayaan dan sebagainya, Islam dan juga yang lain-lain mesti berupaya untuk hidup bahu-membahu untuk memastikan seperti kita katakan tadi, dunia ini aman, tenteram, dan masing-masing dapat memajukan budaya dan juga tamadun masing-masing. Agama, pegangan agama Islam terutamanya antara yang membentuk kepribadian, nilai-nilai ataupun values dalam diri kita. Dan dalam persidangan Pemikiran dan Tamadun Islam Sedunia ataupun World Conference on Islamic Thought and Civilization yang dianjurkan oleh Universiti Sultan Azlan Shah ataupun USAS, ini bukan kali pertama. Ini merupakan siri yang ke-6, dan saya tertarik sekali dengan temanya, Sharing Our Humanity ataupun perkongsian tentang kemanusiaan. Apakah nak kata alasan, bukan alasan, justifikasi ataupun apakah kriteria yang menyebabkan pihak USAS memilih tema ini? Adakah kita semakin kurang sifat empati ataupun kemanusiaan? Sudah, Bro. Ya, kita memilih tema Sharing Our Humanity disebabkan masyarakat sekarang ini sangat-sangat polarized. Jadi memerlukan satu cadangan inclusivity. Berbeza tapi boleh inklusif. Boleh berbeza tapi pada masa yang sama boleh hidup bersama dan keadaan aman dan damai. Kita juga memilih subtema persidangan kali ini dengan mengambil kira image Islam itu sendiri. Dikenali sekarang ni dengan
terma Islamofobia. Sebut Islam je dengan imej-imej yang negatif, tak elok, yang ganas, yang mundur dan sebagainya. Jadi dengan itu kita meletakkan satu tema iaitu future Islam. Bagaimanakah Islam harus menggambarkan dirinya, ya, dari segi amalannya, dari segi persepsinya masa-masa akan datang. Jadi daripada situ maka kita mencadangkan subtema yang berikutnya iaitu Nusantara Islam. Berkemungkinan Nusantara Islam dengan ciri-ciri yang disebutkan tadi boleh menjadi alternatif kepada permasalahan yang dihadapi oleh umat-umat Islam sekarang ini di dunia. Dan kalau kita lihat sub-sub tema yang disebutkan oleh Datuk tadi, iaitu The Future of Islam, Nusantara Islam, dan selain pada itu Tan Sri boleh rungkaikan mengenai lagi 3 sub-sub tema yang dibawakan ini, antaranya adalah silent takeover, loss in poverty, health and the environment. Mungkin apa yang cuba dibawakan pada WCIT kali ini dengan 5 sub tema ini? Ya, salah satu daripada perkara yang telah kita ambil perhatian juga seperti tajuk ni ialah loss in poverty kan. Kita bolehlah terjemahkan dalam bahasa Melayu agaknya sesat di dalam kemiskinan atau tenggelam di dalam kemiskinan. Saya rasa ini boleh dilihat daripada pelbagai perspektif ya, seperti kerap kali di dalam kehidupan yang penuh dengan strata sosial ya, sehingga orang yang miskin misalnya dilupakan, tertinggal dan sebagainya dan tidak dapat bersama di dalam pembangunan. Di dalam konteks negara kita Malaysia pun, kalau kita masih ingat mungkin tulisan-tulisan semasa sebelum negara ini merdeka lagi oleh pejuang-pejuang kemerdekaan yang menumpukan kepada pembinaan pemikiran seperti Allahyarham Pendeta Za'bah. Pada tahun 30-an lagi beliau sudah menghasilkan karya yang menyebut tentang orang miskin ini bukan hanya miskin dari segi material, tetapi miskin juga dari segi pemikiran, sehingga seolah-olah kehidupan hanya menunggu saat dipanggil kembali untuk mati kerana percaya kepada konsep rezeki secupak misalnya tidak akan jadi segantang. Ini adalah pemikiran yang miskin ya. Sehinggalah Za'bah dan juga mungkin para pemimpin dan juga pemikir pada masa itu yang ingin membebaskan orang Malaysia terutamanya untuk daripada berada terus kekal di dalam kemiskinan minda ini, sehingga mencadangkan macam-macam cadangan seperti pendidikan untuk tak kira lelaki ataupun perempuan. Kalau dulu misalnya kalau nak dapat pendidikan sekolah ni untuk lelaki saja, perempuan pula dikatakan sebagai kalau dah memang perempuan tinggal di dapur nanti mesti kembali ke dapur juga. Tapi Za'bah dan kawan-kawan pengusaha pembaharuan ini berusaha untuk membebaskan daripada belenggu minda miskin seperti ini, dan alhamdulillah pada hari ini kita dapat lihat banyak perubahan ya, sama ada lelaki ataupun perempuan mengejar pendidikan, sehingga di universiti awam dan juga universiti swasta 70% lebih daripada pelajar-pelajarnya adalah pelajar-pelajar perempuan sekarang. Betul tu. Dan itu sedikit sebanyak latar belakang yang kita sudah rungkaikan mengenai WCIT. Banyak lagi kita nak berkata mengenai persidangan antarabangsa pemikiran dan tamadun Islam ini, lebih-lebih lagi dalam konteks Islam moden. Tapi kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan Gigi Ahmad. Kita sedang bercakap mengenai persidangan pemikiran dan tamadun Islam sedunia, World Conference on Islamic Thought and Civilization, dianjurkan oleh Universiti Sultan Azlan Shah yang akan berlangsung pada 9 hingga 11 Mac ini. Ya, bertemakan Sharing Our Humanity. Dan kita nak teruskan kepada perbincangan kita. Prof berada bersama kita pagi ini. Temanya perkongsian tentang kemanusiaan ini bercakap mengenai manusiawi, kemanusiaan ini. Pasti satu topik yang sangat menarik. Dan pada persidangan ini juga ianya akan dihadiri oleh
ahli-ahli panel yang akan membincangkan berkenaan dengan tema dan juga tamadun dan pemikiran Islam ini. Apa yang dicari dalam perbincangan-perbincangan ini dan siapakah yang akan membincangkan persoalan-persoalan ini? Ya, macam yang telah disebutkan tadi, kita ada 3 hari ya, 9 hari bulan, 10 hari bulan dan 11. Pada 9 hari bulan tu kita sudah bermula dengan pelbagai subtema ini yang akan membincangkan subtema yang telah kita sebutkan tadi dengan tokoh-tokoh terkenal ya. Antaranya yang kita bawa ialah agak feature yang kekal juga lah di dalam WCIT ini sudah beberapa kali, iaitu Sheikh Nawawi daripada Amerika Syarikat, Georgia. Daripada Georgia, iaitu ketua kepada Medina Institute di Amerika Syarikat dan juga ada cawangannya di Cape Town, Amerika Selatan, South Africa. Jadi beliau ini seringlah bercakap tentang terutamanya falsafah rahmatan lil alamin. Iaitu Islam ini bukan hanya untuk orang Islam, bukan hanya untuk manusia. Apabila disebut rahmatan lil alamin, maksudnya rahmat untuk semua, ya. Termasuklah pokok di depan kita, elektrik yang bergerak, bumi, air, haiwan dan sebagainya adalah sebahagian daripada alam yang mendapat faedah daripada adanya Islam. Jadi sebagai umat Islam yang boleh berfikir, manusia pula adalah khalifah, mestilah khalifah yang boleh membawa kebaikan kepada seluruh alam, ya, bukan hanya rahmatan lil Islam, tetapi kepada semua apa juga kehidupan yang ada, kerana tidak diturunkan Nabi ke muka bumi ini kecuali untuk membawa rahmat ke seluruh alam. Jadi dalam hal inilah ya, apabila kita melihat di dalam wabak yang terbaru misalnya kan, alangkah baiknya jika sekiranya saintis-saintis Islam terutamanya tampil menjadi pemimpin-pemimpin penyelidikan saintifik untuk mencari mungkin vaksin ke ataupun ubat yang boleh menyelesaikan masalah bencana alam kerana penyakit ini. Jadi inilah yang mungkin yang kita nak hidupkan semula ya, apabila dulu pernah Islam satu ketika menjadi juara kepada gerakan-gerakan sains ini, dan ini hendaklah dikembalikan oleh orang-orang Islam. Dan saya terbaca baru-baru ini saintis muda baru berumur 30-an sanggup tak tidur 48 jam untuk bekerja di makmal untuk mencari vaksin kepada COVID-19 ya. Alangkah baiknya jika misalnya saintis-saintis ini muncul, virologis, biologis dan sebagainya muncul, bukan di tempat lain, mungkin di Malaysia, di Nusantara, bekerja keras untuk membawa rahmat ke seluruh alam seperti ini. Jadi ini adalah contohnya. Dan kita juga biasa dengar kan, macam Sultan Perak ini ialah satu pengucap penitah yang sangat ditunggu-tunggu. Jadi baginda akan menjadi yang akan menyampaikan ucap pertama pada hari kedua ya. Selepas hari pertama kita membincangkan beberapa tema, dan ini kemudian diikuti oleh Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad yang akan menyambung perbicaraan mengenai keamanan dunia dan sebagainya. Dan kita juga ada seorang tokoh, Karen Armstrong. Beliau ini ialah penulis terkenal di seluruh dunia daripada Great Britain yang telah menjadi penerima hadiah penulisan dan sebagainya, yang menulis misalnya The History of God. Jadi tajuk-tajuk ini sangat menarik, dan bahkan WCIT ini kalau dikirakan sudah menjadi satu ikon yang ditunggu-tunggu oleh golongan intelektual untuk menunggu, kerana dia diadakan sekali di dalam 2 tahun. Jadi dia sudah satu perkara yang penting di Malaysia ya, bukannya di Perak saja. Walaupun tempat diadakan adalah di Casuarina, Ipoh, Perak, tetapi WCIT secara konsisten telah pun berada di dalam dunia intelektual dan ditunggu-tunggu. Bahkan jurnal USAS iaitu As-Saqafah ialah jurnal yang akan membuat liputan kepada persidangan ini, dan jurnal ini ialah jurnal yang diindeks oleh Scopus, iaitu indexing yang terkenal di seluruh dunia. Jadi kita akan juga sudah ada 40 kertas kerja 40 kertas kerja akademik yang jika mereka ini baik, kita akan masukkan di dalam jurnal yang berindeks. Sebab itu kami menyerulah kepada golongan intelektual, golongan pemikir, golongan peniaga, pejuang-pejuang kemanusiaan, marilah bersama-sama untuk datang ke Casuarina Hotel pada 9 hingga 11 hari bulan akan datang.
Ya, Datuk Tan Sri, mungkin setakat ini sambutan yang diberikan kepada WCIT ini bagaimana? Berapa penyertaan dan Kebiasaannya sasarannya? alhamdulillah sekitar 1000 hingga ke 1500 peserta akan menghadirinya, dan mereka ini ialah golongan intelektual yang berkemampuan untuk mengutarakan berbagai pendapat. Yang misalnya yang terakhir hari itu kita bahkan Timbalan Perdana Menteri Ghana Uganda datang menjadi peserta dan juga berpeluang diberi tempat untuk menjadi pengucap di dalam persidangan kami. Akibat daripada situ daripada Timbalan Perdana Menteri Uganda datang ke WCIT, beliau menghantar 5 orang Uganda untuk membuat PhD di USAS. Jadi sekarang mereka 5 orang menjadi pelajar-pelajar doktor falsafah di USAS. Jadi inilah contoh bagaimana kesan sampingan kepada WCIT kepada Malaysia. Bagaimana kesinambungan WCIT itu membawa pada intelektual atau bijak pandai dari luar untuk datang ke USAS sendiri. Dan kita banyak nak ceritakan mengenai WCIT ini. Lepas ni kita nak pergi kepada isu-isu semasa yang membelenggu Islam secara keseluruhannya, tapi kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu lagi kita dalam Awani Pagi, masih membincangkan mengenai persidangan antarabangsa pemikiran dan tamadun Islam WCIT 2020 yang bakal berlangsung di Universiti Sultan Azlan Shah USAS daripada 9 hingga 11 Mac. Ya, kita nak pergi kepada ahli-ahli panel kita, Tan Sri dan juga Datuk. Kita lihat cabaran-cabaran yang ada yang mendepani umat Islam moden ketika ini, dan bagaimana WCIT sendiri mengangkat topik-topik seperti tema-tema seperti mungkin perubahan drastik geopolitik dunia, penyebaran wabak penyakit, ancaman perubahan iklim. Ini dilihat sebagai satu topik yang besar, topik yang penting ketika ini, malah ia telah dibawa banyak dalam persidangan-persidangan dunia sebelum ini. Dan bagaimana WCIT melihat cabaran dalam mengangkat topik-topik ini dalam persidangan ini, dan apa yang boleh kita ambil peduli dalam topik ini juga untuk kita bawa kepada rakyat Mahain di luar sana. Mungkin ada Prof. WCIT ini kali yang ke-6 sudah agak lebih matang. Kalau awal dulu kita membicarakan mengenai sesuatu yang konseptual, theoretical, philosophical. Tapi yang kita selepas itu menjurus ke arah practical orientation. Kita mencari tema-tema yang lebih practical oriented, dan juga pembicara-pembicara yang boleh mengemukakan practical steps dalam isu-isu yang dibawa. Jadi dengan sedar sebenarnya, dengan sedar kita bergerak ke arah mencari penyelesaian-penyelesaian yang practical orientation, supaya kita tidak hanya bicara secara philosophical yang awang-awangan, tidak dibumikan. Kalau bahasa Hamka dia kata membumikan, supaya orang boleh amalkan dan supaya orang boleh nikmati. Jadi itulah sebenarnya hasrat kita, dan itu memang hasrat dalam pemilihan sub-sub tema dan juga pemilihan-pemilihan pembicaranya juga. Dr. Wan, kalau kita lihat seringkali kita menghargai pihak-pihak universiti terutamanya ataupun NGO ataupun institut-institut pemikiran yang mengadakan intellectual discourse, mencari penyelesaian kepada permasalahan dan mengangkat suatu tema ataupun pemikiran untuk dijadikan pilihan untuk menjalani kehidupan. Dan dalam persidangan WCIT ataupun World Conference on Islamic Thought and Civilization ini juga ahli-ahli panel dengan kertas-kertas kerja mereka, hasil kajian daripada serata dunia melihat kepada
budaya tamadun lain juga, bagaimana mereka mengaplikasikan Islam itu juga akan dibentangkan nanti. Tapi bagaimana hasil daripada pembentangan ataupun sepanjang 3 hari conference ataupun persidangan ini berlangsung, ianya boleh membantu mencaknakan pemikiran rakyat dengan melihat kepada apa yang berlaku di masa lepas, sejarah Islam, kekuatan Islam itu sendiri dan pemikiran Islam itu sendiri, yang akhirnya dia boleh membawa kepada improvement ataupun penambahbaikan dalam kita menjalani hidup sebagai khalifah di muka bumi ini. Hakim, kalau saya boleh tambah tema loss and poverty tadi. Inilah kita memilih loss and poverty. Kita seolah-olah kehilangan punca dan sangat-sangat miskin dari aspek mengemukakan cadangan-cadangan yang praktikal. Kita hilang di dalam retorik dan juga slogan-slogan. Bunyinya sedap, bunyinya bersemangat, tetapi untuk diamalkan mungkin perlu ditangani, dibincang, diteliti, dan ini perlu kepada mereka-mereka yang telah mengamalkannya, telah berfikir bagaimana untuk melaksanakan idea-idea besar itu tadi. Jadi loss and poverty itu sebenarnya. Ya. Apa kita sudah hampir tiba ke penghujung. Apa harapan end goals kepada persidangan ini, Prof? Persidangan ini memang kita akan teruskan dengan beberapa seperti mana yang telah disebutkan oleh Profesor Datuk Wan tadi, langkah-langkah praktikal. Saya bercadang bahkan nanti rumusan ini akan bukan saja disimpan macam Hakim kata tadi mungkin di dalam almari. Saya mungkin bercadang kita akan perkukuhkan rumusan itu nanti, mungkin kita boleh hantar kepada Setiausaha Agong Bangsa-Bangsa Bersatu, kemudian kita hantar kepada berbagai NGO yang berkaitan dengan kemanusiaan di seluruh dunia untuk perhatian mereka, bahkan juga mungkin dihantar kepada Perdana Menteri dan Kabinet Malaysia untuk memikirkan hal-hal seperti ini. Sebagai contoh yang tadi tentang kemiskinan yang disebut oleh Prof Wan tadi, banyak orang bahkan di dunia pun nak menyelesaikan masalah kemiskinan ialah dengan mengadakan program untuk orang miskin. Betul. Sedangkan ada beberapa negara ya, contohnya ialah negeri China, mengeluarkan dalam tempoh yang 10 tahun mengeluarkan 400 juta orang daripada kelompok kemiskin. Bagaimana? Ya, itu bukan mengadakan program untuk orang miskin. Sebaliknya untuk menjana kekayaan, kemewahan, menyiapkan industri. Lalu orang miskin itu diperlukan oleh industri-industri ini untuk bekerja di industri mereka. Jadi bukan dengan mengadakan bantuan kecil-kecilan, ajar mereka berniaga begitu sahaja kepada orang miskin. Bukan hanya berikan ikan, tapi ajar mereka memancing. Bahkan menyediakan kolam yang sesuai untuk pemancing-mancing ini dapat ikan, bukan berjam-jam 2-3 jam menghabiskan waktu malam di kolam yang tak ada ikan. Jadi itulah dia agaknya langkah-langkah praktikal yang mesti digagaskan oleh World Conference of Islamic Thought ini nanti dalam sekurang-kurangnya aspek kemiskinan. Alam sekitar juga begitu. Kita mesti mengemukakan cadangan-cadangan yang berbeza daripada kaedah-kaedah biasa menyelesaikan suatu perkara. Contohnya kemiskinan tadilah, menyelesaikan masalah orang miskin dengan mengadakan program untuk orang miskin. Katanya tak akan jalan. Dia mesti mencari jalan yang lain. Pendekatan yang berbeza ataupun cara yang berbeza dan gagasan idea-idea inilah yang akan dibincangkan oleh para intelektual, para panel dalam sub-sub tema pada persidangan pemikiran dan tamadun Islam sedunia anjuran Universiti Sultan Azlan Shah yang akan berlangsung pada 9 hingga 11 Mac. Ya. Terima kasih kepada kedua panel tetamu kita, Tan Sri Profesor Dr. Nordin Kardi, Naib Chancellor Universiti Sultan Azlan Shah, merangkap pengerusi persidangan WCIT 2020 dan juga Profesor Datuk Dr. Wan Sabri Wan Yusof Timbalan, Naib Chancellor Akademik dan Hal Ehwal Pelajar USAS, juga merangkap kepada pengarah persidangan WCIT. Terima kasih di atas kesudian untuk berkongsi idea, pemikiran dan apakah penyelesaian kepada apa yang berlaku di sekeliling kita ini. Terima kasih Prof dan kepada itu anda. Itu antara sedikit intipati yang kalau anda nak tahu mengenai WCIT tadi kita dah bincangkan, dan itu saja dari kita. Saya nak cakap kalau anda nak datang intellectual courses tu bolehlah datang, boleh semak masih di laman web USAS. Boleh lagi. Boleh. Okey. Website walk in pun boleh nanti. Website-nya kalau nak tahu
lebih lanjut, www.wcit.my. Ya, anda sudah dengar. WCIT.my. Ya. Dan itu saja. Terima kasih kerana menonton. Saya JJ Ahmad. Saya Kiraman. Jumpa lagi.